السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نقول بالله التوفيق. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jalla pada kali ini kita kumpul lagi dalam melaksanakan tuntutan solat fajar berjemaah. InsyaAllah begini kita sambung bacaan kitab Adab Islam oleh Syekh Abdul Aziz bin Fathi Al-Sayyid Al-Nada Hafizahullah. Pada muka surat 253 yang ke-20, tidak memukul isteri. Ini maknanya masih lagi dalam adab al-isyrah, adab pergaulan antara pasangan. Kata Syekh di sini tidak memukul isteri. Dilarang memukul isteri tanpa alasan dan sebelum melalui proses perbaikan yang disyariatkan, seperti nasihat dan pisah tempat tidurlah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna ila akhir al-ayat. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz, durhaka, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Jadi sini ada 3 step lah, 3 peringkat. Maksudnya yang pertama bagi peringatan, fa'idhu hunna al-mau'izah, bagi peringatan, kan? Nasihat pun tak jalan juga, maka pisah, tinggal tempat tidur. Okay? Wahjuru hunna, maksudnya jangan layan dia. Wadribuhunna, step yang kedua tadi tinggalkan. Step yang ketiga tak dengar juga, pukul. Tapi pukul yang macam mana? Kan? Darban ghairu mubarrih, pukul yang bukan pukul yang menyakiti lah. Sebab Nabi SAW Nabi tak pernah pukul sama siapa pun. Tambah orang perempuan di seluruh lagi lah Nabi tak pukul. Ya? Jadi Nabi tak pernah angkat tangan dia pukul orang. Ya, sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi berada di atas akhlak yang tinggi. Innaka la'ala khulqin 'azim. Allah Ta'ala kata, sebenarnya kau berada di akhlak yang tinggi, akhlak yang agung. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah kata, "Fabima rahmatin min Allah lintalahu." Maka dengan rahmat Tuhan kamu yang manakah engkau bersifat lembut dengan mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau engkau sifat engkau kasar, cakap kasar, hati keras, lam faddu min hawlik, mesti mereka akan lari daripada sisi kau. Dia maka takkan duduk dekat kau. Tapi sahabat-sahabat ni duduk di rumah, dia pun teringat dekat Nabi SAW, tak sabar nak tunggu pagi. Dia pun duduk isteri dia pun tak macam tu. Balik rumah tak sabar tunggu siang, Nabi duduk dekat Nabi SAW, nak tengok muka Nabi, nak dengar suara Nabi SAW. Sebab tu dia pun tak boleh terima kalau Nabi ni meninggal. Dia pun tak boleh terima Nabi ni wafat. Sampai dia terlupa ayat Quran yang dia perlu hafal, dia baca ulang-ulang tu. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi fala yadurru Allah syai'a wa sayajzillahu syakirin. Dia pun terlupa habis ayat tu, seorang ayat.
Abu Bakar lah. Umar pun terlupa ayat tu. Kalau Umar tanya ayat tu, dia tak bangun, dia tak bangun lah, dia tak cabut pedang dah. Dia kata, man qala bi anna Rasulullah mat la a'luwannahu bi sayfi hadha. Siapa kata Rasulullah mati, aku pancung dah. Rasulullah SAW dah wafat dalam bilik. Umar cabut dah. Rasulullah mat. Dia kata Rasulullah tak meninggal, tak wafat. Walakinnahu dhahaba ila liqa'i rabbih kama dhahaba Musa bin Imran ila liqa'i rabbih wa la yarji'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah wa yuqatti'anna aydiyal munafiqin wa arjulahum. Rasulullah akan balik, Rasulullah akan potong tangan-tangan orang munafik dan kaki-kaki mereka. Bukan. Mau sampai beritahu dekat dia. Rasulullah tak sempat nak ucap selamat tinggal dekat Abu Bakar radhiyallahu anhu, padahal kawan apa? Ya, kawan apa? Allah sebut dalam Quran, "Thani isnain idh huma fil ghar." Padahal berita hari kewafatan Rasulullah dia berada di rumah dia dekat As-Sum'ah. Di rumah dia. Dia naik kuda dia. Turun masjid, tampak kuda depan tu. Dia masuk. Umar dia cakap dengan orang, dia tak tahu lah. Dia masuk. Maka dia buka kain yang menutup wajah Nabi SAW, kucuk Nabi SAW. Dia kata, kan, semuanya selepas ini tidak ada lagi keperitan ke atas Rasulullah, dan kematian yang engkau rasai tidak akan engkau rasai lagi selepas ini lah. Maka dia nangis, dia keluar. Dia kata, Umar, ijlis. Umar, duduk. Umar tengok buka jam. Gara-gara tadi kan, dia tengok buka kata, duduk. Duduk. Umar kata, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa sembah Muhammad, semuanya Muhammad telah wafat. Siapa sembah Allah, Allah hidup tak mati. Maka dia baca ayat Quran, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi fala yadurra Allah shay'a wa sayajzillahu asyakirin. Jadi sahabat kata, kami terlupa ayat ni. Kami semua terlupa ayat ni. Bukan semua ayat ya. Tengok Allah Jalla wa'ala. Qaballahu wal mu'minun, qaballahu wa rasuluhu wal mu'minun illa Abu Bakr. Allah tak mau, Rasulullah tak mau, dan orang-orang yang beriman tak mau, melainkan Abu Bakar. Yang dia pernah Abu Bakar tadi pengganti Rasulullah. Allah nak, Rasulullah nak, dan orang-orang beriman nak. Abu Bakar adalah mengganti bagi Rasulullah SAW. Jadi kita contoh ini ulang tadi tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innaka la'ala khuluqin 'azim. Engkau berada di atas akhlak yang amat tinggi. Pasal apa? Pasal guru dia pun hebat. Guru Nabi SAW hebat. Jibril, chief para malaikat alaihi salam. Allah kata, "'allamahu syadidul quwa." Yang menjadi gurunya adalah yang sangat perkasa, itu Jibril alaihi salam. Ajar Nabi. Ya, akhlak. Sebab itu kata Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhu al-Quran. Bila bertanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata kana khuluquhu al-Quran. Adalah akhlak Nabi sepenuhnya adalah Al-Quran. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini step yang diajar oleh Al-Quran, ini akhlak. Bagi peringatan, tazkirah, nasihat. Tak dengar, tinggal, pisah, dan tempat tidur. Dan ketiga, sebenarnya pukul. Ini kira pilihan terakhir.
Tapi Nabi SAW tak pernah pukul. Cuma ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Hadis yang banyak. Aisyah radhiyallahu anha cerita bahawa macam mana Nabi pernah buat sekali. Tapi buat macam mana? Nabi tolak macam tu ya. Ni tolak dah. Kan? Tolak ni boleh kata tafsir banyak. Marah ataupun bagi peringatan ataupun gurau. Marah apa? Dia panggil apa? Marah-marah gurau. Kan? Macam kita tolak, dia bukan tolak baru-baru lah. Kan? Nabi SAW tapi tak cakap kasar pun. Dia hadis ni tengok. Adalah Sahih Muslim. Okey, kata Aisyah radhiyallahu anha. Lamma kana dailati allati kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha indi. Ketika hari ataupun malam giliranku. Maksudnya malam giliran. Jadi suami lelaki yang mempunyai isteri yang ramai ni, giliran dia kira siang ke malam? Malam. Dia kira malam. Siang dia nak pergi mana-mana ikut suka dia. Walaupun siang nak duduk rumah bini nombor 1 ikut dia. Tapi yang pentingnya al-mabit, malam. Ya. Jadi malam siang kan kita ni tekan pukul orang. Siang ni ikut kita nak keluar ke mana. Kita nak pergi kerja ke, nak pergi jalan dengan kawan kita ke, pergi ajak kawan main golf ke apa ke. Ikut suka kita mana. Bebas. Tapi malam kena balik rumah giliran isteri ya, giliran dia. Setengah orang kata kan. Okey, time dia kan pada time dia kat siang ni dia nak pergi rumah isteri ni. Tanya je lah kita menjawab dia untuk rumah ni. Dia beli barang ke apa ke kan. Tak kisahlah. Tapi al-mabit tadi malam tu kena ikut giliran rumah kawan tu. Tapi kalau siang tu dia nak pergi lepak rumah nombor 1. Ya. Pergi lah. Tak salah. Tapi takut kalau kau tahu dia perang sikit lah. Ya. Bukan perang Israel Palestin. Dia perang rumah negara. Jadi gitu. Maknanya bila malam giliran dia, Aisyah kata ni cerita. Cerita macam mana Nabi apa nama lahadahu wa auja'aha, lahadaha wa auja'aha. Dia kata inqalaba fa wada'a rida'ahu. Nabi sallallahu pun tidur ah. Nabi letak selendang dia, kain selimut dia. Ya. Wa khala'un 'alaihi, Nabi tanggalkan kasut dia sallallahu alaihi wasallam, fa wada'ahuma 'inda rijlaihi. Letakkan kasut dia di atas dua kaki dia. Kasut depan tu lah. Orang dulu macam rumah kita. Depa rumah depa lantai tanah kasut dia masuk dalam rumah macam tu yalah. Kalau macam di macam di Pakistan, India kan. Biasa kambing duduk keliling tuan dalam rumah. Pakai kasut keliling dalam rumah. Jadi apa nama? Wa basata tarafa izarihi ala firashi. Nabi pun hamparkan kain dia, tepi kain dia di atas hamparan dia, tidurlah. Fadhaja'a, Nabi tidur. Falam yalbath illa raisama dhanna an qad raqadtu. Maka Aisyah kata Nabi SAW tidur dan dia tak tidur, rupanya dia tengok Nabi SAW. Nabi tengok dia, Nabi nampak macam dia tidur. Nabi nampak macam Aisyah dah tidur dah. Dia kata dhanna an qad raqadtu fa akhadha rida'ahu ruwaidan. Maka dia ambil selendang dia pelan-pelan. Ruwaidan, slow. Dia ambil kain selendang. Wa ta'ala ruwaidan, dia pakai kasut dia slow. Pelan-pelan. Supaya jangan bagi Aisyah dengar. Aisyah dah tengok. Dia tak tidur lagi rupanya. Dia fikir apa tu? Kan? Wa fataha al-baba, Nabi pun buka pintu. Fa kharaja, Nabi keluar. Thumma ajafahu ruwaidan. Benda Nabi tutup pelan-pelan. Itu tadi. Faja'altu dir'i fi ra'si. Ya. Kata Aisyah, aku berbangkit, aku ambil tudung lah.
Dir'i ni tudung aku lah, aku tak atas kepala tudung kan. Fakhtamartu, dah aku pakai tudung tadi. Wa taqanna'tu izari, aku pakai kain aku, ikat kain. Thumma talaqtu ala ithrihi, kemudian aku keluar ikut belakang Nabi SAW. Dia cuma orang. Ya, tengok Nabi ni pergi rumah apa pula dia. Ya. Hatta ja'a al-Baqi'. Sampailah Nabi berjalan. Kan mesti Nabi rumah Nabi SAW Baqi' kan. Nabi pergi ke Baqi'. Faqama, Nabi berdiri dekat Baqi'. Fa'afal al-qiyam, maka lama Nabi berdiri. Thumma rafa'a yadayhi 3 marratin. Nabi angkat tangan, 2 tangan 3 kali. Sekali, 2 kali, 3 kali. Ni tengok dalam bayang malam ni. Mungkin nampak kan kau pakai cahaya bulan ke apa, lagi cerah. Kawasan lapang macam tu, gelap je nampak dia cerah kan. Nampak juga bayang-bayang orang tadi. Dia nampak dia cerita ni. Kemudian thumma harafa, kemudian Nabi pun patah balik lah. Balik lah. Fanharaftu, maka aku pun balik. Dia tengok Nabi nak balik, dia pun balik. Fa-asra', maka Nabi jalan laju. Fa-asra'tu, aku pun jalan laju. Faharwala, Nabi berlari anak. Faharwaltu, aku pun berlari anak. Fa'ahdara, maka Nabi sampai. Fa'ahdhartu, aku pun sampai. Fasabaqtuhu fadakhaltu, tapi aku sampai dulu, aku masuk rumah. Falaysa illa ittaja'tu, bila aku yang bari dia tidur, buat tidur ah. Fadakhala, Nabi pun masuk. Faqala malaki ya Aish, ini panggilan manja dia lah kan. Apa kena kamu Aish? Aish ni Aisyah lah. Nabi pergi kena ke Aish. Hasyan rabiyatan. Dia kata, ni apa ni? Dada berombak ni, penat sangat ni, siapa ni? Dada berombak. Agak lelah. Qultu la syai'. Aku kata tak ada apa. Tak ada apa. Qala la tukhbirini aw la yukhbiranni al-latiful khabir. Nabi kata, kamu nak cerita ke? Ataupun yang maha mengetahui lagi maha lemah lembut akan cerita. Kamu nak cerita ke? Hak maha mengetahui lagi maha latif, penyantun, lemah lembut akan bercerita. Tahu kali ya, Nabi bagi ugut macam tu kan. Jam lah, jengkreng, orang letak lah. Jual. Qultu ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi. Dia kata, Rasulullah, demi ayah dan ibuku menjadi tebusan bagimu. Aku pun cerita dekat dia. Ceritalah kan Nabi kepada dia. Nabi kata, fa'ati sawadul ladhi ra'aitu amami. Kamulah hak bayang-bayang hitam aku nampak di depan aku. Nabi kata, qultu na'am. Dia kata, ya. Falahadani fi sadri lahdatan auja'ni. Nabi buat macam tu dekat dada dia. Kan? Nabi tekan tolak macam tu ke dada dia. Yang aku rasa sakit lah dengan sebab tekan tadi kan. Jadi gitu. Jadi maknanya tu yang Nabi buat dekat dia. Kemudian Nabi kata, "Adhananti an yahifallahu alayki wa rasuluh?" Ya? Kamu sangka Allah dan Rasulnya akan khianat pada kamu lah. Hal zananti anni azlimuki? Adakah kamu sangka aku akan zalimi kamu dengan pergi ke rumah isteri aku yang lain? Ya? Pada malam giliran kamu? Qalat mahma yaktumin nas ya'lamu Allah. Aisyah kata, macam mana manusia sembunyi Tuhan mengetahui. Aisyah kata, manusia dia sembunyi macam mana pun Allah Ta'ala Maha mengetahui. Dia jawab tu ya. Maka Nabi kata, fa inna Jibril atani hina ra'aiti fanadani. Semuanya Nabi kata cerita dia macam ni. Kan? Jibril mari. Nabi kata, kan, ketika kamu lihat aku bangun bertidur ni, Jibril mai panggil. Maka
Aku pun apa nama, dia panggil aku, maka aku sembunyikan dia daripada kamu. Fa akhfahu minki. Jadi aku tak maulah bising beritahu kamu. Kata Jibril datang. Jadi dia panggil aku, pergilah. Fa akhfaituhu minki. Aku rahsiakan, diamkan dia daripada kamu. Walam yadkhul alayki wa qad wada'ti thiyabaki. Dia tak masuk dalam rumah. Jibril tak masuk dalam rumah pasal Aisyah dah tanggalkan pakaian dia. Jibril tak masuk dalam rumah. Jibril panggil kat luar. Waalaikumsalam. Wa qad raqadti, kamu dah tidur, fakarihtu an uqidhaki. Aku segan nak ganggu kamu, nak kejutkan kamu. Nabi kata, aku tak suka nak kejutkan kamu daripada tidur. Sebab aku tengok aku tidur dah. Wa khasyitu an tastawhishi, aku bimbang kamu jadi macam cemas. Maka Jibril kata, inna rabbaka ya'muruka an ta'tiya ahlul baqi' fatastaghfir lahum. Jibril kata, sesungguhnya Tuhan kau perintahkan kau untuk pergi kepada ahli Baqi' untuk kau mohon ampun untuk mereka. Allah Ta'ala suruh Jibril pergi beritahu kat Nabi SAW, suruh Muhammad pergi Baqi', pergi mohon ampun untuk ahli Baqi'. Itu yang Nabi pergi. Aku pun kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, macam mana saya nak kata kalau saya pergi kubur tu? Dia tanya balik lah. Kan? Dia tanya balik. Tadi Nabi tolak, dia rasa tersengai-sengai sikit tu lah. Bukan dia kuih dah. Kan? Tolak macam tolak nak marah gurau, dia tak marah lah. Nabi katalah, Assalamu ala diyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahu mustaqdimin minna wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Itu doa. Kita pergi di kuburan. Ini cerita dia, cerita hadis panjang ni, maknanya di sana ada lagi lah hadis-hadis cerita tentang apa nama Nabi Sallam ni tak marah. Ada hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia mari hantar makanan. Hadis Ummu Salamah, dia mari hantar makanan kepada Nabi Sallam pada giliran Aisyah. Dah hadis tu kan. Jadi Aisyah dia tengok ada makanan datang kepada Ummu Salamah, kepada Nabi SAW. Giliran dia ambil batu besar genggam ni, al-fihr, batu besar genggam ni, dia ketuk. Tak dia ketuk, dia ketuk apa nama pinggan tadi, pecah. Ada makanan tadi depan Nabi ya, bukan depan Nabi dia, depan sahabat-sahabat. Kan dia Nabi kan hantar makanan, Nabi dah sahabat-sahabat. Kau mahal gila Aisyah tu, Nabi kat luar ni, Rasulullah. Dia ketuk, pecah dua pinggan tadi. Tak tahu nak pecah dua berapa. Kan? Nabi tak kata apa. Nabi ambil balik, Nabi kutip balik makanan tadi. Nabi kutip balik. Nabi tak marah, tak apa. Dia tidak malu depan kawan-kawan kita kan. Oh, takut bini, dia kata. Kan? Nabi tak kata apa. Nabi kata apa? Kulu. Makan. Nabi kata, gharat ummukum, ibu kamu dah cemburu. Nabi kata kat sahabat-sahabat, makan. Lepas tu Nabi ambil pinggan nak pecah tadi, Nabi minta lah rumah Aisyah. Nabi ambil balik pinggan Aisyah, Nabi suruh orang datang ke rumah Ummu Salamah. Hadi bihadi. Ini ganti dengan hadi. Kita kalau bini kita main pampang kita depan kawan kita, kita pun ni selalu lah. Tak suruh kawan tadi lek kan. Takut orang kata takut bini. Ada dia. Baik, cerita panjang tu cerita panjang lah. Cerita pendek kita baca balik lah kita. Kemudian oleh kerana itu, jika seorang suami terpaksa pukul isteri dia, maka janganlah dia pukul di muka. Bukan dekat manusia, haiwan pun tak boleh. Nak pukul muka, haram pukul wajah. Juga jangan memukul dengan pukulan yang melukai. Bukan kita boleh pukul ni, dia ambil pun kayu beluti lah.
Kayu putih kan. Kayu berapa? 2 beli 1. Betul beli 2. Tewai kayu tu. Jangan. Kan? Jadi kerana hal itu dilarang oleh Nabi SAW. Nabi menyebutkan bahawa orang yang suka pukul isteri dia bukanlah orang yang baik di antara manusia. Ya? Nabi kata, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Nabi hadis Aisyah juga radhiyallahu anha, Nabi kata khairukum li ahlihi. Orang yang terbaik di kalangan kamu adalah orang yang terbaik kepada isteri dia, keluarga dia. Wa idza mata sahibukum fad'uhu. Kalau kawan kamu meninggal, biarkan dia, jangan cakap benda-benda tak elok pada dia. Ini hadis yang belakang ni, potongan yang belakang ni maknanya umumlah. Jadi ulama buat tafsiran, berbagai tafsiran lah. Di antara tafsiran dia, kalau kawan rapat kita daripada orang Islam, orang beriman mati, kalau isteri kita ke siapa ke, suami ke siapa ke mati, jangan sebut benda-benda tak elok pada dia ataupun untuk dia. Kalau nak sebut juga, sebut benda yang baik. Kalau tak mahu sebut, diam. Kan? Sebagai ulama tafsir mengatakan bahawa sahibukum, maksudnya Nabi itu sendiri lah. Kalau Nabi wafat, jangan kamu bersusah hati sangat dengan kewafatan Nabi SAW. Kenapa? Kerana ada yang Nabi tinggalkan sebagai ganti dia, itu Al-Quran dan As-Sunnah. Ikut Quran dan Sunnah itu, walaupun Nabi mati dah SAW, tapi seolah-olahnya Nabi hidup lagi. Seolah-olahnya. Kenapa? Al-Quran itu masih ada sampai hari ini, sampai kiamat. Begitu juga hadis-hadis masih dibacakan sampai hari ini, sampai kepada hari kiamat. Jadi tafsiran berbagai dengan lafaz Nabi SAW kata, idza mata sahibukum fada'uhu. Apabila mati kawan kamu, tinggalkan dia. Maksud tinggalkan dia, jangan sebut benda-benda tak elok pasal dia. Kan? Nak sebut benda baik. Kalau tak tahu benda baik, diam. Itu maksudnya. Baik. Kemudian ada hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya. Dia kata, bukan Abdullah, Iyas bin Abdullah bin Abi Dzubab radhiyallahu anhu qala, dia kata Rasulullah bersabda, la tadribu ima Allah. Lagi kita tak ada hadis ni. Janganlah kamu pukul hamba-hamba Allah yang wanita ni. Faja'a Umar radhiyallahu anhu ila Rasulullah. Umar datang jumpa Rasulullah, dia mengadu. Dia mengadukan Nabi. Faqala za'irna an-nisa' ala azwajihinna. Perempuan-perempuan ni dah naik kepala lah atas lelaki dia. Maksudnya dah pandai nak bantah, pandai nak melawan dah. Wanita-wanita Mekah ni, dulu di Mekah dia bertahan tu kat lelaki, tak berani jawab. Lagi cakap apa, diam. Mai Madinah dia tengok, kan, bini-bini Al-Ansar ni suka jawab lelaki dia apa. Lelaki kata ni dia cakap, jawab. Kata ni jawab. Oh, dia boleh belajar kat situ. Jadi Umar mengadu kat Nabi SAW, dia pun pandai jawab lah. Zairna, dah pandai dah jawab. Jadi farakhasa fi darbihinna, maka Nabi bagi kelonggaran untuk pukul mereka ni. Kemudian fa'atafa bi ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nisa'un katsir yashkuna azwajahunna. Bila Nabi bagi kelonggaran, dia apa lagi boleh pukul. Silap sikit, kena silap sikit, pukul ya. Lepas tu pula wanita-wanita pula main mengaku, main mengadu. Dia main cerita pasal lelaki dia pun pukul dia pun dekat isteri-isteri Nabi. Nisa'un kathir kulluhunna tashku zawjahunna min ad-darbi laqad tafa al-laylata. Pada malam tu saja kan, ramai perempuan main mengadu dekat isteri-isteri Nabi SAW bahawa lelaki dia pun pukul dia apa. Sebelum ni tak pernah pukul. Lah ni kan, rupa punya kes kan, dia boleh pukul. Boleh pukul ya. Kan, tunggu pula.
Wa aimullah, Nabi kata, demi Allah, la tajiduna ulaika khairakum. Nabi kata semuanya kamu tidak akan dapati mereka ini suami-suami yang pukul isteri ini orang yang terbaik di kalangan kamu. Nabi kata, ya maksudnya jangan pukul kita. Kan dia pergi keluar kan pukul itu pukul Aisyah. Yalah macam mana juga pada Aisyah tertolak macam tu kan. Ini dia. Itulah kita kan. Jadi kalau kita dah start mula pukul ni, dia nak pukul selalu lah. Jangan start pukul ya. Jadi kita tahu tulang bengkok. Diam sudah. Terus cakap apa? Kan? Dia cakap pun cakap sekali ya. Tengking kata cabut gigi palsu tak apa. Kan? Tengking dia terkeluar gigi palsu kita kan. Cari gigi palsu pula tak jumpa. Dia pun tak boleh jaga lepas tu kan. Tak boleh lah. Tapi itulah dia kan. Jangan bukan kita ni penakut, bukan kita ni sebab apa? Yalah, itu akhlak. Nabi kata, lah hadis yang lain kita, dunia mata. Ya, dunia ni adalah kesenangan, keseronokan. Dunia ni seronok. Sebab tu orang tak mau mati. Tanya kita orang tak mau mati. Nak mati ya. Siapa tak mati? Macam-macam suplemen kita makan. Kan? Segala cuka getah tak minum. Minum cuka getah mampu. Cuka apple. Cuka apa lagi? Ada apa kata boleh jaga jantung, ada sumbat dan sebagainya. Okey. Segala daun dah kambing makan pun kita makan. Kata pun tak daun ni bagus buat. Kita pun boleh makan juga lah. Makan kembung perut. Angin. Ada dia. Satu dia mata. Dunia ni sebab seronok. Tak seronok. Sebab tu orang ni dia sentiasa cari keseronokan kan. Tu yang pergi konsert sana, konsert sini pasal apa? Pasal seronok. Pergi Piala Malaysia, Piala Dunia, seronok. Kan? Padahal beripit tak ada. Kena hantar mandi tu busuk ketiak tak ada. Tak ada dah, tak kisah dah. Kan? Berpuluh-puluh ni. Ada yang habis bayar orang tu takut terlepas program. Ini dia. Nabi kata wa khairu mata'id dunya, yang keseronokan dunia yang terbaik ini adalah al-mar'ah as-salihah. Wanita yang salihah, yang baik, itulah dia. Kemudian terkadang memang ada kesalahan isteri yang hanya boleh diperbaiki dengan cara dipukul, tapi janganlah melukai, meremukkan tulang atau mengalirkan darah, memukul wajah dan selainnya. Dalam hadis yang lain pula Nabi kata sallallahu, istausu bin nisa'i khairan, pesanlah kebaikan untuk, tinggallah pesanan kebaikan untuk wanita. Maksudnya berbuat baiklah kepada kaum wanita. Beri pesan kan sesama kamu supaya berbuat baik kepada kaum wanita. Fa innahunna awanun 'indakum, hanya saja mereka itu adalah tawanan di sisi kamu. Tawanan. Maksud tawanan, kita bagi dia makan, dia bagi dia minum. Kan? Kita jangan siksa dia. Dan dia tak boleh pergi mana pun sebab ialah isteri kita kan. Dia tak boleh nak suka-suka ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Melainkan dia kena minta izin kita. Kalau kita izin, dia boleh pergi. Itu dia panggil awan, tawanan. Wa innahunna khuliqna min dhila'in a'waj, dan sesungguhnya mereka diciptakan daripada tulang yang bengkok. Tulang bengkok ni. Wa inna a'waj asy-syai' fi dhila' a'lahu, yang paling bengkok sekali antara tulang rusuk kita ni paling atas. Atas. Ada tak? Atas. Sorry. Ini yang paling bengkok. Fa idza dhahabta tuqimuhu, kalau kamu nak betulkan hak bengkok tadi, kasartahu, kau akan patahkan dia. Patah dia talak. Cerai. Patah dia. Habis tu dah bengkok. Kita biar bengkok je lah, buat je lah. Wa in taraktahu lam yazal a'waj, kalau kau biarkan dia selama-lamanya dia bengkok. Jadi kita tahu dia bengkok, kita pun tak tahu sudah. Sebab bengkok lagi betul tak boleh. Betul, cerai. Itulah dia. Cerai tak selesai masalah juga. Nak kena bagi macam-macam lah. Nafkah pada anak-anak, kena bagi apa semua tadi kan. Pada dia tak ada nafkah lah sebab dah berpisah kan.
Tak ada nafkah dah. Macam kisah apa nama Abu Hafs bin Abu Amr bin Hafs lah, diceraikan Fatimah binti Qais. Dicerai pun dia pakai wakil orang lah. Lepas tu dia suruh hantar bagi satu budi gandum. Fatimah binti Qais marah. Kan? Marah pasal aku nafkah aku macam mana? Tu apa nama wakil kata tak ada nafkah apa-apa dah. Habis dah nafkah aku tak ada. Dia pun marah, dia pergi jumpa Nabi. Ya, dia kata dia cerai dengan saya macam tu, nafkah macam mana? Nabi kata tak ada nafkah untuk kamu. Nafkah untuk kamu tak ada lah. Lepas tu nak beriddah di mana? Beriddah di rumah Ummi Syarik. Nabi kata tapi kita Ummi Syarik tu orang tua tu, sahabat-sahabat aku selalu pergi rumah dia. Tak salah. Pergi rumah Abdullah bin Maktum, kamu duduk rumah dia. Dia buta, dia tak nampak kamu boleh tanggalkan pakaian kamu, dia tak nampak. Abdullah bin Ummi Maktum. Bila kamu habis iddah, bagi tahu. Ya, dia pun tu lah iddah. Berapa hari? Berapa bulan? 3 bulan lah. Talak bain. Laki dia talak tu pun tak mau boleh lah dia. Nah, jadi tu itu. Sampai habis iddah dia pun Abu Jaham dengan Muawiyah bin Abi Sufyan minang dia. Minang. Dua-dua orang. Jadi dia pergi jumpa Nabi sallallahu. Kata Rasulullah, Abu Jaham dengan Muawiyah ni main minang saya. Nabi kata Abu Jaham ni dia tak pernah letak tungkat daripada bau dia. Nikah dengan dia kena pukul hari-hari. Abu Jaham lam yadha' asahu an 'atiqihi. Di bau dia sentiasa ada tungkat. Masuk dia. Silap sikit. Garah. Muawiyah rajulun su'luq, fakir, tak ada harta, la ma'ala lahu. Masa tu Muawiyah bin Sufyan kan baru hijrah kan Muawiyah. Ya itulah jadi raja Syam. Sahabat Nabi kata Muawiyah rajulun su'luq. Muawiyah wa fakir. Ankihi Usama. Kamu nikah Usama, Nabi kata. Kata Fatimah binti Qais, walakinni karihtuhu. Aku tak suka ulang Usama ni dah. Okey. Lepas tu Nabi kata ankihi Usama. Nabi kata 2 kali ankihi Usama, nikahlah Usama. Dia pun nikah jadi elok. Jadi bahagia dia. Ni kisah Fatimah binti Qais radhiyallahu anha. Dia punya banyak riwayat. Dia hadis Dajjal apa. Di antara dia juga yang meriwayatkan. Radhiyallahu anha. Baik. Janganlah yang ke-21, janganlah seorang isteri meminta cerai tanpa alasan yang syar'i. Sikit-sikit minta cerai. Kan? Tak boleh. Meminta cerai tanpa alasan yang syar'i adalah perbuatan yang haram. Tak boleh. Oh, baru ni lah. Orang suruh. Dia ke depan, kelewat lah. Okay. Yang menyebabkan wanita tersebut mendapatkan azab Allah. Minta cerai ni. Tak nak layan lelaki dia apa semua lah. Kan, pergi mahkamah. Tak cerai. Kan, pasal apa? Tak larat pasal baju kain dia. Contohnya lah. Tak boleh. Dia akan dapat sisa. Sabda Rasulullah SAW, ayyumma imra'atin, mana-mana wanita sa'alat zawjaha at-talaqa, dia minta kat lelaki dia cerai. Sebagian kalau ada reti sikit dia minta cerai. Hantar aku balik rumah puak aku. Rumah puak hang mana dah. Jual bela. Kalau Nabi benar. Dia nak suruh cerai tu. Masa dia nak suruh cerai tu, tiga dia malah. Tiga hantar dia pergi mana-mana. Contohnya min ghairi ba'sin, tanpa ada sebab apa. Fa haramun 'alaiha raihatul jannah, haram kat atas dia bau syurga. Dia kan kira siapa? Ustazah ke siapa ke sama.
Cerita bab poligami dia skip mah. Kono. Ataupun dia kata saya tak kata tak boleh, tapi saya tak bagi kalau saya. Ngaji kok orang. Sepatutnya dia kena bagi motivasi dan semangat lah. Walaupun dia nak kena lawan dia punya fitrah dia. Lah ni perempuan ramai pada lelaki-lelaki kan. Nabi kata takkan berlaku kiamat sehingga seorang lelaki sama 50 wanita, 50 orang. Kita anak-anak kita ramai perempuan lelaki. Perempuan ni ramai. Kalau di universiti hak duduk depan semua perempuan, hak lelaki jadi mak sotong. Mak sotong. Kau yang budak perempuan, tunggu aku. Apa ni? Kau yang budak perempuan, dia seorang lelaki kan. Jalan pun jadi tergolek-golek lah. Apa dah jadi? Kau jadi sotong belah. Siapa dalam kelas tu kan, perempuan semua. Siapa 5 orang belakang ni. Siapa lelaki berat mampu habis mak rempit. Jadi mak rempit mati dah, cabut kepala tangan habis tak pergi sekolah. Boleh SPM apa SPM kan. Motor dapat kira kita 3 dapat motor dah. Habis SPM dah naik motor tak pegang handle. Kena lagak mati. Baik. Jadi haram masuk syurga lah. Haram masuk syurga maksud dia bukan dia tak masuk syurga langsung kalau dia ada iman. Kalau dia mengingkari dengan dia mengharamkan apa yang Allah halalkan, memang kafir lah. Kekal dalam jahannam lah. Tapi dia mengingkari dengan tidak menghalalkan kerana nafsu dia, masuk neraka juga. Masuk neraka juga kan. Tapi kalau dia haramkan yang halal, kekal abadi dalam neraka. Sebab tu Nabi kata faharamun 'alaiha raihatul jannah, haram ke atasnya bau syurga. Baik. Maksudnya tanpa sebab yang mengharuskan untuk bercerai. Dari sini jelaslah bahawa banyaknya permintaan cerai seorang isteri kepada suami dikarenakan kefakirannya. Suami fakir, susah dan sebagainya, tak cerai. Kan? Nego, rugi. Kan? Minta cerai. Kesulitan dalam banyak hal. Banyak susahlah suami tadi kan, minta cerai bini dia. Terlalu berbakti kepada ibu dan keluarganya. Laki dia ni baik sangat dengan mak dia. Kan? Dan adik-adik dia apa semua, minta cerai. Terlalu banyak bersedekah. Laki dia suka bersedekah, minta cerai. Kan? Sedekah. Kan? Di rumah ni kita ni nak pakai cincin emas pun payah. Tambah gelang rantai emas. Kata pula tu beli Zulian Nasna. Beli emas Zulian kan, emas juga dia kata. Lagi marah lepas tu. Satu lagi, menikah lagi, tak cerai. Lelaki dia menikah lagi. Dia tu dah kawan. Dia menikah, tak abangkan bini dia. Dia pergi Mekah kan, buat bini dia tu pergi Mekah, buat umrah kan. Masa tu dia cerita ke bini dia, pasal dia ingat dia buat Mekah tak boleh nak marah. Dia Mekah tak boleh marah kan, jadi dia kena tahan marah. Tak apa, kau tu memang tahan marah, tapi tahan marah mana boleh tahan. Jadi gitulah.